Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Saya juga berterima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri yang telah membentangkan belanjawan ataupun bajet untuk kali ini, dan saya dapat sama-sama terlibat di dalam bincangkan bajet ini. Saya tahu daripada Teluk Bahang kita memang bergantung kepada sumber perkhidmatan, iaitu daripada pelancongan. Jadi memang kita bergantung harap kepada pelancongan yang besar. Kita tahu bahawa sumbangan yang telah diberikan sepanjang masa kepada membangunkan Pulau Pinang ini terlibat di antara negeri dan juga persekutuan. Kita juga faham tadi ada pembahas-pembahas yang telah adun-adun yang telah memberikan figure angka-angka bagaimana persekutuan juga terlibat di dalam membantu masa-masa COVID sekarang ini, COVID-19. Kita tahu bahawa daripada persekutuan juga telah membantu sehingga 2.95 bilion kepada Pulau Pinang. Di samping itu kita juga mendapat sokongan daripada bantuan-bantuan lain seperti ferry yang kita pertikaikan ataupun kita bincangkan pada awalnya tadi, bagaimana ferry Pulau Pinang ini telah menyumbang kepada pelancongan yang tinggi kepada kita. Sebab ingin hadirnya orang ke Pulau Pinang ni antara sebab dia adalah ferry. Dalam laporan di pihak mereka telah menunjukkan bahawa satu peruntukan yang besar bernilai 90 juta untuk menaik taraf pembelian ferry baru yang telah pun dilakukan untuk pembangunan pengaturan ferry. Dan setiap ferry yang lalu datang ke Pulau Pinang dan balik ke tanah seberang telah memakan kerugian RM700 mengikut laporan. Itu adalah sumbangan yang telah dibawa supaya ferry ini terus berada di Pulau Pinang dan menjadi satu tarikan pelancong di samping penggunaan orang ramai ke atas ferry atau pengangkutan. Kita juga mempunyai pengangkutan alternatif di jambatan. Kita ada 2 jambatan lagi yang boleh kita ambil kira. Jadi sekiranya ferry ini perlu diperbaiki dan ditambah baikkan, dan kita minta sokongan yang padu kepada seluruh pihak supaya dia dapat dipertingkatkan. Dulu Bukit Bendera pun sama, tetapi Bukit Bendera pernah tutup sekian lama untuk menaik tarafkan Bukit Bendera, ferry kereta api Bukit Bendera, supaya orang ramai dapat menerima servis yang lebih baik. Jadi kita harap bahawa begitulah juga apabila ferry ini akan melalui proses pembangunan baru, kita juga perlu memberi sokongan yang padu kepada ferry ini. Dalam COVID-19 ini, sikit saja pasal ferry. Terima kasih kawan saya daripada kawasan Teluk Bahang sebut pasal mod pengangkutan tentang ferry ini. Hari ini juga kita terpaksa mengalami sekali lagi penundaan ataupun tergendalanya perkhidmatan ferry seakibat bukannya isu ferry itu, sebab ferry itu memang berjalan, dia dapat mengambil penumpang daripada Butterworth, tapi malangnya platform yang berada di pengkalan Tun Raja Uda ini tidak dapat berfungsi. Kedua-dua platform pun tidak dapat berfungsi. Jadi ferry itu memang bergerak, tapi bawa penumpang dari Butterworth sampai ke pulau terpaksa patah balik, dan tambang untuk ferry itu terpaksa pun di refund, bagi refund kepada penumpang tu. Jadi saya rasa ini merupakan satu masalah yang amat besar, bukan ferry tersebut tapi platform. Jadi saya harap pihak yang berkenaan seharusnya mengambil tindakan serius, memandang serius terhadap ini, seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Teluk Bahang. Ini merupakan satu ikon yang penting dan menyumbang kepada pelancongan, sektor pelancongan di negeri Pulau Pinang ini. Tapi apa yang berlaku hari ini sememangnya memalukanlah negeri kita. Terima kasih Pekalan Kota. Terima kasih. Itulah pembangunan ferry ini bukan ferry, bukan enjin ferry, bukan kapten ferry. Bangunan ferry ini adalah keseluruhan proses ferry. Kalau Bukit Bendera tu, kalau kita tak besarkan platform di bawah, tetapi Bukit Bendera pun tak boleh servis untuk semua perkhidmatan. Jadi bila disebut tentang pembangunan baru ferry ini, dia mestilah menyeluruh. Ya, kita faham hari ini, saya pun terlibat. Bila saya nak cross ferry, dia cakap rem yang rosak, bukan ferry. Tapi inilah sistem yang mesti lengkap melengkapi. Jadi kita harap bahawa kita akan terlibat, kita akan pastikan bahawa kita akan terus menjadi ikon pada
pelancongan ini melalui feri, di samping dia menjadi mood pengangkutan kepada masyarakat. Dan kita faham bahawa di samping itu juga yang membawa kepada pelancongan kita ini adalah forum-forum besar di Pulau Pinang. Kita sepanjang saya menjadi yang berhormat di baru-baru ini, daripada saya duduk belah kerajaan sampai saya jadi pembangkang, saya lihat program yang menarik. Orang ramai datang ke Pulau Pinang yang boleh membelanja lebih besar itu agak kurang. Minta celas sekejap. Ya, mungkin sini. Okay, terima kasih Yang Berhormat Teluk Bahang. Saya tadi tertarik kepada pernyataan mengenai ferry kita jugalah. Apabila dikatakan bahawa ferry adalah ikon untuk negeri Pulau Pinang kan, mestinya kita pastikan dia tidak akan mendapat masalah yang kini berlaku. Tetapi kerana ia sudah berlaku, kita tak boleh buat apa. Bolehkah Kerajaan Persekutuan timbangkanlah untuk Kerajaan Negeri ambil alih? Kalau Kerajaan Persekutuan tak boleh jaga, bagilah Kerajaan Negeri jaga. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya. Saya rasa untuk memperbaiki ferry ini bukan masalah Kerajaan Negeri atau Kerajaan Persekutuan. Dia ada sistem yang lama yang perlu diangkat. Jadi kita perlu kepada kesabaran kita, bukan nak tutup ferry. Bukan ada kenyataan nak tutup ferry. Bukan nak habiskan ferry di Pulau Pinang. Tapi masa untuk perbaiki. Kita ada pengalaman kereta api Bukit Bendera. Lama kita tutup. Tapi sekarang kita dapat satu perkhidmatan yang baik. Sebab kita perlu recon benda-benda ini. Supaya dia lebih baik kita dapat perkhidmatan. Tapi saya bincang ini adalah lebih daripada itu. Saya tengok daripada forum-forum besar saya sebut tadi yang boleh membawa orang ramai berbelanja lebih besar. Menjadikan kita punya bilik-bilik hotel segar, restoran-restoran yang mampu menggajikan orang dengan IPF dan sok-sok pekerja dia mampu dibelanja. Ada satu itu Asia Pacific Urban Forum saja yang berjaya membawa satu jumlah yang besar duduk di Pulau Pinang dan berbelanja, dan saya tengok di situ ekonomi makin segar semasa berlakunya forum antarabangsa ini. Forum-forum seperti inilah yang perlu dibawa ke sini, yang mungkin melibatkan syarikat-syarikat besar yang berpengkalan di Pulau Pinang untuk membantu menarik lebih ramai pelancong-pelancong yang boleh mampu membelanja tinggi, di samping kita mencari pelancongan-pelancongan kecil yang belanja sebagai backpacker yang mungkin duduk di rumah tumpangan dan sebagainya. Ini penting untuk kita bawa supaya ekonomi Pulau Pinang dapat dikembangkan, diperkukuhkan lagi, dan juga di samping itu kita menambah pekerjaan di kalangan rakyat Pulau Pinang apabila kumpulan yang high class ini datang ke Pulau Pinang. Jadi saya harap kerajaan negeri lebih tertumpu kepada itu apabila pandemik COVID-19 ini akan berkurangan nanti. Isu COVID-19 ini juga telah dikaitkan dengan saya dan juga beberapa orang adun di sini tentang bagaimana COVID-19 ini telah menyebabkan kita akan bersatu bersama, tetapi dalam masa yang sama telah ada satu usul yang walaupun ditarik balik untuk mengosongkan kerusi ini. Sedangkan saya tak terlibat lompat parti, saya tak terlibat tukar parti, tapi telah dibawa seolah-olah saya ini melompat parti dan mengkhianati tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Sebab kita faham bahawa dalam COVID-19 ini pakej prihatin kerajaan persekutuan juga tinggi, pakej kerajaan negeri juga ada. Kita faham Penang perangi COVID itu berjaya berkesan. Kalau dalam masa yang samalah ketika COVID sedang melanda Malaysia, terganggarah melanda Malaysia, kami dinafikan. Ada perbelanjaan kami telah diberhentikan dan juga pekerja-pekerja pejabat diberhentikan. Masa yang sama di Teluk Bahang saya menghadapi situasi banjir. Banjir masa itu tanpa ada peruntukan. Nasib baiklah masa itu persekutuan bantu. Kita bolehlah sama-sama untuk membantu penduduk di Teluk Bahang. Dari Sungai Rusa tenggelam pada hari itu. Jadi saya harap bahawa kita faham bahawa keadaan ini. Minta laluan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker. Terima kasih Teluk Bahang memberi laluan. Tapi tak betul lah kalau kata kerajaan negeri tidak memberikan peruntukan kepada ahli-ahli pembangkang. In fact, Ketua Pembangkang sendiri boleh mengakui hadir mesyuarat khas keselamatan negeri. Seperti yang Komtar nyatakan tadi, hampir setiap mesyuarat beliau hadir. Dan untuk pembangkang dan juga backbenchers,
dan juga untuk Exco pun sebagai adun, semuanya dapat bantuan untuk salurkan kepada semasa COVID ini. RM30,000 semua serata, semua dapat. So tak betul lah kalau kata tak dapat apa-apa bantuan. Dan adun-adun yang telah berhijrah ke sebelah sana pun sebelum ini memang ada peruntukan daripada kerajaan negeri, dan saya rasa ada juga digunakan, tetapi saya tidak tahulah dah habis ke belum, tapi ada juga peruntukan. So sebelum itu, sebelum hijrah tu dah digunakan pun. So tak betul lah kalau kata kita pilih kasih lah dan sebagainya. Yang pilih kasih adalah Kerajaan Persekutuan. Adun-adun pembangkang di negeri Pulau Pinang dapat, kami tak dapat. So boleh saya tahu berapa yang adun-adun pembangkang di negeri Pulau Pinang ini dapat daripada Kerajaan Persekutuan untuk memberikan sebagai bantuan kepada rakyat, dan kenapa kami dinafikan hak itu bila kami pun menyumbang kepada cukai pendapatan dan berbagai cukai persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Bahagian Dalam. Bahagian Dalam bukan dapat untuk pegawai di pejabat RM15,000 sebulan. Saya tak dapat. Macam mana nak sukat persekutuan dengan negeri adil tak adil? Saya tak dapat. Saya tak dapat pegawai. Jadi saya tak dapat RM15,000 tu. Jadi saya masa COVID berlaku, banjir, saya kehilangan kaki tangan. Minta penjelasan, ahli-ahli parlimen kita pun sudah tarik balik semua. Tak. Kalau nak adil, dua adil lah. Kalau Teluk Bahang nak adil, semua mau cakap bagi persekutuan bagi kita boleh adil. Kalau persekutuan tak bagi, then what's the point? Okey, masa Pakatan Harapan ambil Putrajaya, kita punya air putih jadi Menteri Kewangan. Masa tu pun saya tengok ahli parlimen pembangkang dapat RM100,000, ahli parlimen kerajaan dapat RM3,5 juta. Tapi the other way lah, siapa pun tak dapat. Sama saja. Kalau kita nak banding, itulah saya kata yang lepas-lepas lah. Kalau kita nak bincang, kita nak bersatu di dalam menghadapi COVID. Kalau bincang yang lepas, PH kuasai Putrajaya, dia batal pun semua bentukan ahli parlimen. Sama saja. Teluk Bahang jadi Pakatan Harapan juga. Bahagian Dalam tidak dulu Teluk Bahang. Prisma pun turun lah. Sebab banyak peruntukan turun, dia pun turun sama. Jadi apa yang saya hendak di sini adalah kita faham bahawa dalam keadaan itu kita hilang keadaan itu, kita hilang bantuan sokongan daripada pejabat, dan dalam masa yang sama kita terpaksa menggunakan apa yang ada pada kita untuk bergerak. Kita faham dalam masa sama juga dilantik sebagai adun angkat dan sebagainya, adun angkat penyelaras kadun dan sebagainya. Masa banjir, saya yang ada di dalam kawasan ni, saya yang berada di kawasan banjir. Saya tak nampak angkat ke mak tiri ke bapa angkat, tak ada. Jadi saya terima kasih kepada kerajaan negeri lah, kalau nak terus nak pakai keluarga angkat, wakil rakyat angkat, teruskan. Sebab saya suka di sana, rakyat suka saya sebab saya ada. Yang angkat-angkat ni memang dia angkat duit lah kot. Itu perbelanjaan. Dan saya juga ingin mengucap terima kasih kepada pasukan yang ada di belakang, yang telah membantu, ataupun frontliner kita yang telah banyak membantu kita semasa berlaku banjir. Tapi alhamdulillah sekarang ni banjir tidak berlaku. Cuma saya duk risau ni sebab pengangkutan air pula daripada Sungai Pinang dibawa ke dam air hitam. Saya takut nanti akan jejah pula pertanian di peringkat balik pulau, sebab bila ada pengangkutan, pengambilan, ada pengisytiharan pengambilan air di sana. Jadi saya harap bahawa di dalam hal ini kerajaan negeri bertimbangkan balik daripada menyalahkan kami wakil rakyat. Saya tak lompat parti mana pun dan menyalahkan kami dengan menarik semua bantuan. Boleh. Sudahkah Teluk Bahang bahawa kerajaan negeri telah membina jambatan di Kampung Nelayan yang telah, kalau kita lihat di kawasan Teluk Bahang, Pekan Teluk Bahang tu telah tidak berlaku banjir lagi, dan juga kerajaan negeri juga telah dalam pembinaan jambatan di Jalan Hasan Abbas. Itu adalah projek kerajaan negeri yang dijanjikan oleh kerajaan persekutuan yang dulu tetapi tak dibina-bina. So di Pekan Teluk Bahang, tentulah Yang Hormat Teluk Bahang sedar bahawa sekarang ni tidak berlaku banjir lagi buat masa inilah. Okey. Ya, terima kasih. Itulah saya kata kerjasama tadi untuk rakyat. Kita sama-sama bangunkan untuk rakyat. Bukan kita sekat.
Jadi kalau pemberhentian belanjawan dan sebagainya, kita penting dia untuk kita angkat supaya Pulau Pinang dan rakyat Pulau Pinang mendapat manfaat daripada apa yang berlaku. Saya amat terima kasih kerana merakamkan dalam Dewan ini kepada karya-karya masjid-masjid. Alhamdulillah, masa berlaku COVID, boleh kata hampir semua karya telah menghulurkan tangan dan bantuan. Hampir semua anak-anak karya diberi bantuan yang memerlukan. Ada masjid yang minta kontrak dengan kedai runcit, boleh ambil kupon di masjid, boleh ambil barang di kedai. Ada kupon, ada yang guna kupon, ada yang mengambil barang letak di masjid dan bantu. Ini satu tanggungjawab yang cukup baik yang dilaksanakan oleh rakyat di bawah, sama-sama membantu. Dalam keadaan masa yang sama, saya ditarik semua pegawai. Jadi saya terpaksa menggunakan apa alternatif yang ada. Alhamdulillah, masyarakat di bawah sama-sama membantu untuk memastikan rakyat tidak dapat makanan ketika berlaku PKP yang pertama kita laksanakan di peringkat dulu. Sekarang kita melalui gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga COVID ini sekarang melanda, lagi sekali kita takut. Sebab kita tak buat MCO PKP kita menyeluruh seluruh Malaysia, kita buat berperingkat-peringkat. Kita yakin bahawa dan kita faham bahawa kehadiran domestik, pelancongan domestik dan pengunjung-pengunjung di Pulau Pinang ini, mereka datang dari Kuala Lumpur dan Putrajaya, dari wilayah persekutuan. Sekarang di sana berlaku PKP. Bila berlaku PKP di sana, sama juga kita akan kurang orang yang datang di sini. Dan dia akan memberi kesan kepada kita, walaupun orang salahkan pasal orang politik, menyalahkan orang politik sebab berlaku pilihan Raya Sabah. Raya Sabah ni satulah macam rakyat kita tadi dari Buang Daya kata. Patutnya saya punya adaan ni serah, saya salah. Dah tahu hilang majoriti sebab di Malaysia ini kita kira majoriti. Siapa ada majoriti dia berkuasa. Tak perlulah pilihan raya di situ. Sebab sebelum ni pun bukanlah Parti Warisan itu menguasai seluruh adun di sana. Ada yang lompat parti, lompat masuk ke warisan, sokong warisan, dan jadilah Syafiq Abdul sebagai kerajaan masa itu pilih sokong. Terlaluan. Kalau ikut argumen tu, Perdana Menteri sekarang sudah patut letak jawatan dah. Semalam UMNO kata nak tarik balik sokongan. Kalau dia betul-betul ikut prinsip yang dicakap oleh Teluk Bahang, dia sepatut letak jawatan. Ini bukan bila sudah ada ni Ketua Pemangkang UMNO sendiri nak cakap ni. Jadi saya ingat perkara ni kita tak boleh bincang di sini lah tentang UMNO nak masuk ke Anwar Ibrahim dan sebagainya. Ini saya rasa bila UMNO nak keluar dari PN, nak tanya. UMNO sebenarnya kita tidak menyertai PN, tapi menyokong, ahli parlimen menyokong. Ahli parlimen menyokong untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, untuk tukar kerajaan. Itu saja. Kita masih bersama dengan PN, tapi tidak secara personally UMNO tidak masuk. Ahli parlimen, kita serahkan kepada ahli parlimen untuk membuat keputusan. Itu yang berlaku. Jadi UMNO sekarang sedang membincangkan. Keputusan belum dibuat. Dan saya rasa UMNO tidak akan menyertai. Sebab UMNO dengan DAP ini, mohon maaf kalau saya silap, memang dah lama tidak sehaluan langsung. PAS pernah bersama dulu, tapi kita tak pernah langsung daripada tahun awal-awal pilihan raya dulu, tahun 69. Ketua Pembangkang, kita cakap mengenai PN dan UMNO. Apa pasal DAP pula masuk sekarang? Saya cerita. Cakap pasal PN. Saya cerita keluar dari PN, cakap DAP UMNO pula. dan DAP tidak akan saya tak nampak akan. Kami pun tak nak beriaya minta UMNO jadi kawan dengan kita pun. Macam yang satu cakap tadi, tak betul. Tak betul mana satu Ketua Yang Pembangkang? kata UMNO nak masuk. No, saya tak cakap UMNO masuk. Saya cakap UMNO kaji sokongan kepada Perikatan Nasional, pimpinan Perdana Menteri. Itu kenyataan rasmi UMNO malam semalam. Setiausaha Agung UMNO yang cakap, bukan saya cakap. Memang mengkaji. Diminta duduk dan Teluk Bahang tolong sambung Saya dah dengan jelaskan tadi. kita bincang tentang negeri Pulau Pinang dulu.
Ya betul, saya setuju. Ini isu di peringkat persekutuan. Sekarang kita di pentas negeri, elok kita bincangkan isu-isu di Tetapi kenapa kita bincang pasal Sabah? Kita di negeri Pulau Pinang je. Ini persekutuan. Sabah. Pergi ke Sabah, so kita terpaksa pergi ke Putrajaya lah. Teluk Bahang ambil Asia flight, dia pergi sampai Sabah, kami ambil bas saja. So bincang pasal Piring saja. Okey. Tadi kita dah dengar pengakuan daripada UMNO, dia minta kenyataan UMNO. Isu tempatan dah ada banyak. Jangan keluar daripada Pulau Pinang. Ya, jadi apa yang kita buat adalah untuk sama-sama kita memastikan supaya COVID ini dapat kita perangi bersama. Jadi kita harap bahawa kita perlu kepada satu sokongan yang padu dan juga kerjasama bagi memastikan perkara ini berjalan dengan baik. Dan sama juga dengan isu empangan Teluk Bahang. Saya ingin bangkitkan sebab dia dalam DUN saya. Empangan Teluk Bahang ini telah menjadi kritikal dalam 2-3 bulan lepas, turun sehingga ke 16% air takungan dia. Dulu ni dia menjadi sehingga tempat kita bermain kita melancarkan dragon boat ataupun perahu naga yang berjaya menarik beberapa buah negara datang ke Malaysia ini untuk sama-sama terlibat. Tapi hari ini bukan boleh main perahu naga, boleh main ski ya, atas selut. Makin pendek dia punya jarak dan air makin sikit, jadi aktiviti di situ tidak dapat kita jalankan. Dan saya tak tahu di mana kesilapan. Adakah pelanggaran ataupun kemusnahan kawasan tadahan berlaku sebab di atas sana ada pusat-pusat pelancongan yang membina bilik-bilik tumpangan atau rumah yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri yang mengamalkan kawasan begitu luas di atas Teluk Bahang itu. Adakah ini punca menyebabkan tasik ataupun empangan yang kita buat sejak tahun 2009 itu mula. Jadi itu telah pun berlaku kekurangan air di sana dan kita harap bahawa tindakan ini boleh disegerakan untuk membantu, dan saya dimaklumkan bahawa pihak PBA telah pun berusaha, pihak berkuasa air telah pun berusaha untuk membawa air daripada Sungai Pinang untuk dibawa ke tadahan Sungai Pinang untuk dibawa membantu memenuhi takungan kita di dam Teluk Bahang. Jadi itu juga kita perlu melihat kepada kesannya nanti kepada penduduk di Teluk Bahang. Itu air daripada titik Kerawang itu sebahagian besarnya diguna oleh petani-petani di bawah sana pula. Sekarang diambil dari sumber itu, adakah dia akan menyebabkan kesan sampingan pada masa yang akan datang? Di kawasan Teluk Bahang juga kita tidak nafikan di sana ada nelayan yang ramai. Kita ada 4 pangkalan nelayan di sana yang bekerja untuk mencari nafkah di laut. Dan dengan kita katakan isu PSR ini, dia juga menjadi isu kepada nelayan-nelayan di sana. Tapi apapun isu nelayan dan isu PSR ini perlu dilihat lebih menyeluruh. Kita faham bahawa dengan pembinaan pulau ini, sama ada yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, kita nak pastikan supaya mereka yang tinggal di sana memang terbela dalam bentuk bukan sekadar kita membagi peruntukan, bukan sekadar ex-gratia ataupun peruntukan-peruntukan sementara ataupun latihan saja. Mereka mesti dijamin dapat equity, dalam bentuk equity, dalam bentuk harta dan hak mereka sama di sana. Dan untuk pastikan mereka terus berada dan boleh menjadi penduduk di sekitar persekitaran pulau tadi ataupun di selatan Pulau Pinang ini. Kita mesti pastikan mereka ini berada di sana dan mampu tinggal di sana sama tua dengan pulau yang kita bina ini. Kita boleh lihat sebagai contoh Koperasi Tunas Muda, sebuah koperasi yang telah lebih 30 tahun. Mereka telah memiliki bank tanah yang terbesar di Pulau Pinang satu masa dulu. Mereka telah membangun kawasan ini. Tidak ada masyarakat di Bayar Lepas, Sungai Ara yang lari keluar ke kampung ataupun yang bergaduh ataupun menangis sebab dihalau daripada kampung. Sebab mereka terlibat sama di dalam pembangunan di Sungai Ara dan di Bayar Lepas di bawah Koperasi Tunas Muda. Sejak 30 tahun koperasi ini berjalan di sana. Semua pemilik asal memiliki rumah lebih pada 3 buah. Paling kurang pun ada 3 unit. Kalau rumah jiran dia 5 juta, rumah dia pun sekarang 5 juta. Kenapa? Kerana mereka diletak sama dalam pembangunan di sana, memiliki equity yang bersama. Ini penting kepada kita untuk melihat
bahawa pembangunan penduduk di selatan Pulau Pinang ini dipastikan bukan sekadar beri duit one off pada mereka, bukan sekadar beri latihan pada mereka. Mereka mesti dipastikan boleh tinggal di sana, duduk di sana dan cari makan di sana lebih panjang masa. Dan kalau boleh, kita juga mesti memperkenalkan sumber laut baru dengan menyediakan kolam-kolam ikan di laut supaya memastikan mereka ini dapat mencari makan lebih mudah, lebih tersusun dan lebih terjamin. Itu yang penting untuk kita pastikan bahawa berlaku pembangunan di sana, rakyat di sana juga ikut sama terbela. Isu perumahan yang telah kita tengok di dalam pembentangan ini, saya terima kasih kepada kerajaan yang telah membina rumah baru lebih daripada 100 lebih unit. Semua skim rumah dibangunkan. Tapi di dalam beberapa mesyuarat yang lepas, kita tengok Ketua Menteri telah bentangkan masalah kita bukan rumah saja semata-mata. Masalah kita tentang pinjaman, masalah kita tentang pembiayaan beli rumah. 70% pada pembeli rumah ini telah pun gagal meminjam. Ini dicatatkan di dalam laporan handset ataupun laporan ucapan Ketua Menteri pada sidang yang lepas. 70% ini mereka tidak mampu membeli rumah. Tapi kerajaan hari ini membawa pendekatan membina rumah, bukan menyelesaikan masalah keseluruhan, iaitu bagaimana mereka membeli rumah. Tadi saya tengok kawan saya daripada Pengkalan Kota minta dalam skim sewaan rumah. Tak kisahlah dalam apa saja, kita mesti pastikan rumah yang kita bina ini mampu dibeli oleh rakyat Pulau Pinang. Tak kira dia apa. Kita tengok tadi Dr. Hafiz daripada Seberang Jaya, dia bentangkan bagaimana. Saya yakin bahawa itu sebagai rasanya kerana finance problem. Dari dalam finance problem kita tak cari penyelesaian dia. Macam mana kita nak seimbangkan masyarakat yang pemuda Cina beli 3,000 lebih unit, pemuda Melayu hanya 1,000, India beberapa ratus 800. Saya yakin ini semua sebabnya kemampuan untuk membeli. Jadi kita mesti pastikan benda ini tidak dilihat sebagai Pulau Pinang ini nanti orang kata DAP ini memihak ataupun Chinese, Cina dan sebagainya. Dia akan gunakan benda ini. Sebab bukan itu saja. Kalau kita tengok laporan, kalau kita tengok laporan sukan, ya sila. Saya makan dulu saya ini. Saya tengok laporan sukan dikeluarkan oleh sekolah sukan. Saya tengok ada wushu, ada apa? Karate, ada judo, tapi tak ada silat. Kita dalam ni. Ini terang-terang laporan dikeluarkan oleh pihak Esko Kerajaan Negeri menafikan hak satu etnik di dalam Pulau Pinang. Jadi bila kita bangkit, jangan kata kita perkauman, tapi kita ditinggalkan di dalam laporan, di dalam pembelian rumah. Semua ini kena dilihat semula. Boleh? Terima kasih Teluk Bahang. Sedarkah Teluk Bahang bahawa kerajaan negeri telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan skim rent to own yang sebenarnya berada dalam DUN Teluk Bahang itu sendiri sebanyak 1,124 biji rumah? Mungkin Teluk Bahang beri laluan juga. Mungkin Teluk Bahang tersilap, tak tahu apa yang berlaku di kawasan dia. Sangat sibuk dengan keadaan sekarang tu. Kita faham apa dia sibuk sekarang tu. Tentang isu yang air empangan air tadi dibangkitkan itu, dia pun tak tahu mengapa tak ada air di sana. Sangat dia tak baca apa yang telah dikeluarkan oleh PBA di surat khabar begitu besar. Empangan di Teluk Bahang itu adalah 20 kali lebih besar daripada air hitam. Kalau nak penuhkan air itu, dia kena 2 tahun berhujan, tak henti-henti. So dia kena faham hakikat apa yang berlaku. So dia kena faham, dia tak faham langsung apa yang berlaku di Teluk Bahang sendiri. So sangat kuat kesian juga dia. Pak, saya nak mencela jugalah sebab tuduhan katakan sesuatu parti itu Chauvinis itu tak betul. Kalau ikutkan argument tu, kami pun boleh cakap macam-macam benda. Yang Perdana Menteri yang ada sekarang, dulu masa dia jadi Menteri Dalam Negeri, dia menidakkan apa yang dijanji oleh Pakatan Harapan untuk memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang lahir di negara ini, mereka yang lahir untuk rakyat Malaysia. Dinafikan, dia tak bagi masa dia jadi Menteri Dalam Negeri. Dan satu lagi yang tentang sukan untuk semua ni, ini pun nak pergi jadikan isu perkauman kah?
dulu UMNO pun bukan macam ni, kenapa bersatu jadi macam ni? Teruklah, saya cukup kecewa dengan rakan saya daripada Teluk Bahang ni. Ini saya tengok ada satu usu saja. Okey. Tak ada silambem, tak ada permainan yang berasal daripada India. Saya tak komplain. Sukan ini untuk semua. Jangan kita masukkan argumen perkauman dalam sukan pun. Sukan mampu bersatukan, menyatukan kita. Sports unites us, should not divide us. Itu pandangan saya, Teluk Bahang. Okey, terima kasih. Cukup kan? Ada lagi? Okey. Teluk Terima Bahang. kasih. Tinggal 1 minit lagi. Tak apa, okey, tak apa. 1 minit tak apa. Saya cakap tentang tadi, masalah saya nak selamatkan kerajaan ini. Persepsi orang. Bukan saya yang tuduh. Laporan-laporan ini akan membuat persepsi ini lebih besar. Dia akan merenggangkan penduduk. Kita bukan nak bergaduh. Kita bukan nak suruh rakyat Pulau Pinang gaduh, Cina lebih, dia lebih. Laporan dari buku ini, laporan daripada rumah tadi akan menyebabkan persepsi masyarakat menjadi tak baik dan renggangnya masyarakat ini. Sebab itu kerajaan mesti pastikan belanjawan ini akan mengimbangkan kedudukan ini. Jadi bahagian dalam kena faham, tak mahu ambil kelas bahasa Malaysia. Kalau masalah bahasa air tu tak apa. Sukan ni saya tengok, saya pun baru tengok laporan ni. Dia ada saya macam bukan bincang masukan. dia ada Saya bincang tadi persepsi masyarakat. Kita nak perception, kita kena betulkan. Ya, tak betul. Kena betulkan. Kita tak boleh membiarkan. Di mana usia? Tuan Bahang. Ya, betul. Bagan Jermal boleh jawab. Sebenarnya, izinkan saya turunkan mas. Mas dulu. Sebenarnya besok masa turun saya nak ucap sikit. Pakai face mask dulu. Okey. Kerana Sukan Untuk Semua magazine ni ada buku pertama. Kalau Tuan Faham masih ingat inisiatif Sukan Untuk Semua, Sport for All, yang saya dilancar mulai tahun lepas 2019. Jangkaan 3 tahun berturut-turut 46 sukan akan dianjur dan masak, bukan dianjur, klinik-klinik sukan, pembangunan sukan untuk 46 jenis sukan akan dijalankan di negeri Pulau Pinang sampai tahun ketiga. Tahun pertama 1 bulan 1 sukan. Tahun ni kerana ada COVID, kita berhenti pada bulan Mac. 1 bulan 2 sukan. Tahun depan 1 bulan 3 sukan. Ini adalah untuk pembangunan sukan. Bukan kita favorism, tak ada silat dan untuk Cina-nya. Dan untuk sukan seperti Adun Air Putih yang katakan pada hari Isnin, di mana sukan adalah menyatukan semua bangsa. Dan buku ini kita lihat, kita promosikan, kita bukan promosikan sukan yang popular saja. Contoh sukan yang kurang popular seperti tenis, sukan yang kurang popular seperti bola tampar, netball, floorball. Tuan Faham pernah main floorball tak? Floorball adalah satu sukan yang kurang popular. Maka kita masukkan 1 bulan 1 sukan. Pembangunan klinik akan sampai, silat akan sampai, serimbang pun akan sampai. Serimbang kabadi seperti contoh Malaysia, Batu Uban tak ada. Kita Lembut tak ada, kabadi tak ada. Saya tak tuduh Bagan Jermal sebagai resis pun. Ini kata Chawinis lah, sebab satu sukan tak ada. Sepak takraw ada. Sepak takraw itu permainan Malaysia. Tahun lepas kita ada buat beach kabadi pada bulan Disember. So saya rasa tunggulah sampai tahun 2021. Ini buku pertama. Akan adalah buku kedua, buku ketiga. So Tuan Faham boleh simpan edisi-edisi 3 buku, dan masa itulah barulah putuskan sama ada kita ada resis atau 3 resis. Untuk sukan untuk semua kaum, semua bangsa termasuk jantina. Okey. Sedikit ya tentang isu ni. Tadi saya dengar kebetulan Cham cakap. Saya ingat saya mohon untuk ditarik balik ke ataupun kataan Teluk Bahang tidak faham, tidak jelas, tidak apa. It's a facts. Tak apalah. Itu fakta. Fakta yang saya berikan. Mungkin Memang tak tahu apa saya. pandangan Teluk Bahang Yang tadi cuba ditunjukkan. kawasan-kawasan hutan Dan lepas pun tak beritahu kawasan apa yang sekitar berlaku. yang di tawah
botakkan dan sebagainya, mungkin ada kaitan dengan itu. Sungai, Tak apalah. So satu lagi saya tentang minta Sungai Dua duduk. sikit tentang masalah perumahan tadi. Apa yang dibangkitkan oleh Teluk Bahang, kalau boleh diambil perhatian yang positif daripada Kerajaan Negeri. Perumahan, okey, perumahan dia sentuh. So kita mungkin ada benda yang tak kena, tak silap sikit kan, kita betul kan. Kalau kita duk pertahankan, dia akan jadi masalah yang lebih panjang. Betul kan? Kota tu, kenapa jadi macam tu? So mungkin Teluk Bahang dah jelaskan, mungkin kemampuan pembeli dan sebagainya. Kalau ada sebab lain, kota tu lain, jadi kita perlu betulkan. Dan dari segi sukan tadi dah dijelaskan, saya ingat mungkin salah faham dan sebagainya. Tak timbul. Kita memang bantah juga sukan bukan untuk satu agama, sukan dibangkitkan, sukan karate, taekwondo bukan untuk satu agama. Teluk Bahang bagi lawan. Saya minta semua duduk. Teluk Bahang duduk. Saya minta semua duduk. Semua duduk. Baca apa dia peraturan sukan. 46 kurungan 17 kurungan C. Perkataan-perkataan yang harus akan menimbulkan niat jahat dan perasaan bermusuh-musuh di antara kaum-kaum yang berasingan di negara persekutuan adalah salah pada peraturan jikalau digunakan. Saya minta Teluk Bahang tarik balik menyatakan perkataan seolah DAP Chauvinist. Dia kata DAP Chauvinist. Tadi dia kata Saya ada. bukan saya kata. Ada. Ni boleh tak? Nenek, Boleh tak tengah? saya minta duduk. Saya minta timbalan speaker buat ruling. Saya agak perkataan yang diguna tadi adalah persepsi orang di luar bahawa DAP adalah Chinese. Tapi perkataan itu telah dikeluar oleh mulut Teluk Bahang. Saya minta Teluk Bahang tarik balik perkataan itu. Okey, saya tarik balik. Jangan guna lagi. Terima kasih Teluk Bahang diminta bahagian dalam duduk. Bagaimana bukan saya kata. Saya nak selamatkan. Teluk Bahang tolong sambung dan habiskan perbahasan dalam 1 minit dan berita bagus menunggu semua adun-adun di sini. 30 saat. Saya nak minta satu penjelasan sahaja. Saya duk sabar untuk mendengar bahawa kata kota. Kota yang dipakai ini, siapa yang wujudkan kota ini? 35, 55 dan 15. Siapa? Barisan Nasional. Barisan Nasional yang buat UMNO yang memerintah pada masa itu. 35 untuk orang Bumi Putra, 55 untuk Cina dan 15 untuk kaum orang Hindu. Siasat sebelum cakap. Ya, saya faham. Kota ni diputuskan mengikut kawasan. Kalau kawasan orang Melayu, Melayu lebih. Orang Cina, Cina lebih. Itu yang saya faham dulu. Dulu yang saya faham. Kota untuk, yang saya faham lah. Kota untuk perumahan ni macam tu. Kos rendah, rumah kos rendah. Kawasan yang majoriti Melayu, Melayu lebih. Kawasan Cina. Itu yang saya faham. Anda sudah silap faham. Anda telah silap faham. Seperti di Kelab Atas, karena ada perumahan, orang Melayu hendak, tetapi sampai kota. Untuk kos rendah. Kos rendah dan sederhana. Dan di sana, kita pun tidak lepas. Saya kena minta bahawanya spesifik di tempat itu ada orang Bumi yang lebih dia hendak potong untuk pemajuan ini untuk orang Bumi Putra. So inilah membukti bahawa parti DAP, parti PH di negeri Pulau Pinang jaga pada semua orang, bukan satu kaum sahaja. Okey, saya cek balik. Cek. Kalau saya betul, macam mana? If I'm right, what is your stand? Dan jangan makan. Saya tak makan, ya orang boleh makan. Apologize. Minta maaf di dalam sini. Saya teruskan ucapan saya. Okey, Teluk Bahang tolong sambung. Teluk Bahang. Saya dah bincang melewat acara ni. Kalau Jawi Saya minta di tolong sini minta kebenaran daripada Teluk supaya Bahang. saya minta di sini supaya belanjawan ini mempertimbangkan dan melihat tentang kelemahan. Kelemahan perumahan tadi bukan di sekadar bangunan dia, tapi di segi finance dan juga pembiayaan. Ini yang penting perlu kita lihat bahawa satu skim pembiayaan yang lebih baik kepada pemilik rumah perlu kita angkat dan kita jadikan dia
sebagai satu model untuk kebaikan semua kita di Pulau Pinang. Rakyat Pulau Pinang boleh memiliki rumah di sini. Jadi saya juga ambil kesempatan ini untuk mengakhiri ucapan saya ini untuk mengucapkan terima kasih. 30 saat. Yang tadi terubahan rujuk buku ini dan kritik sebab sukan silat yang tak ada cetak dalam buku ini. Tetapi terubahan, saya nak ingatkan terubahan, sukan memang untuk semua, sukan untuk semua politik juga, sukan untuk semua orang tanpa politik. Terubahan cuba rujuk muka surat 9. Dalam muka surat 9 ini ada gambar juga wakil daripada Adun Betam. Kalau kita menghilangkan politik, kita tak akan masuk gambar Adun Betam dalam muka surat 9 ini. So, saya minta tepikan politik dalam sukan, tepikan kritik sebab silat tak ada cetak dalam buku ini. Kemungkinan dalam edisi yang kedua akan masuk, edisi yang ketiga akan masuk. Buku ini bukan Wikipedia. Bukan semua sukan akan catat dalam sini. Kalau nak cetak, internet Google mesti ada. Jadi terima kasih kawan saya Jawi, sahabat baik saya ni. Tak jumpa tak boleh. Tapi itulah, alhamdulillah hari ini saya dapat kemukakan perkara yang perlu dibangkitkan dan semua perasaan benda ni. Dan semua anda perbaiki benda ni. Jadi saya ucap terima kasih pada Dewan ni sebab kita memperbaiki kelemahan yang ada pada kita, dan saya cuma bawa ke Dewan ini apa yang ada di luar sana dan apa yang akan menjadi persepsi. Jadi kita semua kena faham bahawa kita duduk di dalam satu negeri yang negeri Pulau Pinang yang punya berbagai kaum dan juga berbagai status kedudukan masyarakat. Jadi saya harap bahawa saya banyak ni tapi tak apalah. Lain kali kita bawa benda ni, cuma yang penting kita pastikan bahawa betul. Boleh tak saya minta tolong tarik balik tadi? Buku yang tunjukkan itu hanya dia memainkan isu pekaman. Buku itu memang untuk sukan, dia bangkitkan sukan karate, sukan taekwondo, sukan itu bukan untuk Cina, untuk semua kaum. Beliau telah minta maaf dan telah tarik balik perkataan beliau. Isu pekaman, tarik balik lain, tarik balik Chinese DAP, bukan yang tentang buku ni. Isu pekaman tentang buku tu. Saya agak terlabahan. Tidak Cina yang main sukan. Terlabahan. Tolong perbahasan kamu boleh berhenti dalam 1 minit lagi ke? Speaker, di mana speaker? Sebelum dia habiskan, saya minta bagi tarik balik. Kita minta semua. Kita minta tarik balik. Seperti semalam yang putih katakan di dalam Dewan ni. Yang air putih katakan suka anda untuk persatukan semua kaum. Ya. Okey. Mana tunjukkan buku? Mengapa? Katakan buku ni. Saya minta tarik balik. Saya minta semua orang duduk. Saya minta semua orang duduk. semua awak nak cakap je nak cakap. Tolong Bahang, saya dengar Tolong Bahang Ustaz. Tolong Bahang dah kata tadi, buku ini tidak mempunyai apa tentang silat. Ada perkataan itu betul atau salah? Betul, di dalam buku ini tidak ada aktiviti sukan silat. Ya. Memang dalam buku ini tak ada. Tapi Expo Sukan telah jelaskan ini edisi yang tak ada. Ya. Saya terimalah. Takkanlah kerana dia speaker dia tak nanti di sana dia kata silat tak ada, tapi wushu ada, karate ada, judo ada. Ini bukan sukan untuk satu-satu kaum. Yes, kalau main seksi kaum nak jadi. Saya minta duduk. Tuan Speaker, ini memang ada motif. Kalau tak ada motif, tak akan angkat buku untuk highlightkan isu ini. Okey, saya bercakap pasal buku ni dengan fakta di dalam, bukan di dalam hati saya. Ini bukan saya cakap dalam hati, saya cakap dalam buku. Jadi sekarang sahabat saya Expo telah jelaskan buku ini. Tolong Bahang, memang isu yang dimainkan. Statement yang dikeluarkan oleh Tolong Bahang tadi dalam memang dengan ada satu niat mengatakan silat diketepikan. Setuju atau tidak? Peraturan mesyuarat saya katakan. So, saya agak perkataan itu memang ada niat. Apakah pandangan mereka? Bukan. Sekarang speaker peraturan mesyuarat. Boleh saya peraturan mesyuarat. Memang berniat jahat. Peraturan mesyuarat 46 17 lagi. Rakan-rakan daripada niat jahat dengan tunjuk buku dengan cakap Tolong Bahang.
Jangan cuba mainkan ratio. Okey. Semua duduk. Tuan Bahang, saya agak kenyataan yang dibuat oleh kamu memang ada niat yang tak betul. Saya minta you tarik balik. Okey, Tuan Speaker, saya nak tarik atau apa? Saya cakap dalam buku ni tak ada silap. Takkan saya nak kata dalam buku ni ada silap. Peraturan mesyuarat. Timbalan speaker. Ke sini, jangan duduk sini. Kalau Bagi saya bersama dengan Tuan Bahang. Tuan Bahang, cara you berbahas tadi, you dah banding bahawa silat tak ada dalam buku ni, tapi sokan-sokan lain seperti wushu semua ada dalam. So you dah campurkan dua dengan niat yang tak betul. lepas itu ayat dia katakan, tarik balik perkataan tadi. no, dia katakan ayat yang dia katakan. Bahagian dalam timbalan speaker ada sini, biar timbalan speaker yang berurus dengan Tuan Bahang. Timbalan speaker, dia teruskan putar balik fakta yang dia Macam mana saya cakapkan nak tu. tarik niat? Saya bukan pada niat, bukan zahir niat. Saya bercakap tentang buku, tapi speaker apa? Ya, buku telah tapi jelaskan. daripada buku Saya terima dan pun perkataan penjelasan yang keluar tu daripada mulut kamu. Ya, tapi Tuan Speaker, tarik balik, itu saja. Nak tarik di mana? Saya nak kata dalam buku ni ada silap. Bukan macam tu, saya kata tapi kalau okey, niat yang jahat itu, niat yang tak pasukan. betul nak membuat pertuduhan itu datang daripada kamu, bukan dari buku. Bukan, saya tak tuduh. Tadi Tuan Speaker tu saya kata dalam buku ni tak ada silap. Sekarang saya dapat penjelasan khabar saya Esko. Ini akan ada bersiri. So, saya belum jawab, kata saya tak terima. Ya. Saya tak bersalah. Kamu telah berbuat satu kenyataan yang tak betul. Dah, kenyataan berdasar buku ni tak ada. Sekarang saya nak kata, boleh saya respon kepada Esko. Esko yang telah buat penjelasan tadi, kata buku ini siri-siri. What is your point? Cakap Bila dia kata siri, Timbalan speaker. siri saya nak terima. Diminta semua duduk sekali lagi. Okey, Tuan Bahang dah dapat keterangan daripada Esko Belia Daun Sekan. Tapi sebelum you dapat itu keterangan daripada Esko dan Belia, kamu telah membuat satu kenyataan di mana kamu kata tidak mengandungi silat tetapi mengandungi Joshua and all that. Right? You telah macam membuat satu kenyataan dengan niat yang tak betul. Tuan Speaker tolong bagi bantuan saya macam mana nak tarik niat. Saya bahas benda yang benar dan Esko telah jelaskan kepada saya dengan jelas bahawa ini bersiri dan senanglah saya jawab di masyarakat luar. Kalau ada orang bangkitkan kenapa tak ada silap, ini bersiri. Ini masalah saya akan berdepan dengan masyarakat. Masyarakat akan bertanya pada saya Dia buat kenapa dalam buku bandingan tak ada silap. tentang bukunya tidak adanya silat, tapi adanya wushu, karate, taekwondo. Duduk Cina dia kata. Isu Cina. kita di sini bukan dia katakan silat tak ada. Memang kita mengakui silat tak ada. Saya pun boleh cakap silamum tak ada. Tapi dia tuduh, lepas tu dia kata ini silat tak ada, tapi wushu ada, karate ada, judo ada. Ini meminggirkan satu sukan untuk satu kaum Melayu. Dia kata clearly he said persepsi perkauman dia telah mainkan. Ini sukan patut Minta semua duduk. Kita akan rujuk balik minit yang kita dapat dan kita akan rujuk balik besok. Kalau Tuan Bahang tak mau setuju, kita akan dapatkan minit yang direkod dan kalau ada disebut, kita akan minta Tuan Bahang untuk tarik balik. Timbalan Datuk Speaker, saya selaku Esko, walaupun saya telah memberi penjelasan, tapi saya nak minta Tuan Bahang tarik balik. Kerana perkataan itu akan jadi sensitif. Buku ini baru dicetak. Jiwa masih belum kita agih ke skul, kepada sekolah. Ini edisi pertama. Tapi Tuan Bahang sudah ucap dalam Dewan macam bermainkan isu perkauman. So saya minta tarik balik. Niat yang jahat itu. Niat yang jahat. Sebenarnya kita tengok apa suka buku ini. Sekarang saya dapat penjelasan daripada Esko. Saya dah dapat penjelasan sekarang daripada Esko bahawa ini edisi. Ini bersiri. Saya terima lah.
Apa yang niatnya? Apa niatnya? Di mana niat dia? Datuk Saya Speaker. tadi tanya kenapa tak ada agak Ya. Sudah buat satu keputusan tadi untuk rujuk kepada handset Ya. dan putuskan kemudian. Dan saya juga minta yang berhormat, yang murad, yang berbahas, tolong jangan bawa masuk politik ataupun perkauman dalam sukan. It's sports for all, no religion and no politics. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Yang Di-Pertua, saya ucap terima kasih kepada semua pihak di sini, termasuk pihak kerajaan, pihak ESCO yang telah memberi penjelasan kepada apa yang berlaku di sini. Ini akan memudahkan saya sebagai wakil rakyat untuk menjelaskan kepada masyarakat di bawah kalau berlaku isu-isu yang berbangkit. Ini yang penting kepada kita. Dewan ini kita gunakan untuk mendapat penjelasan. Bukan saya membangkang, bukan saya menuduh, tapi saya nak dapat penjelasan. Hari ini saya dah dapat penjelasan dari segi perumahan, dari segi sukan. Inilah benda yang kita rakamkan untuk masyarakat. Di sini Dewan, kita buat keputusan untuk satukan. Apabila ada elemen lain, sebagai rakyat, saya kena bawa ke sini. Supaya masyarakat faham apa yang kita bincangkan. Bukan kita memihak. Janganlah terlampau fikir tentang perkauman sampai nak hukum niat saya. Saya niat dalam hati, saya tak pernah jelaskan benda tu. Saya cuma tanya dalam buku, tak ada. Dan dia cakap, Esko cakap bersiri, okey bersiri. Kita terima. Lepas ni akan ada lagi. Baguslah. Sukan untuk semua. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang telah terlibat sama, dan saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang terlibat membantu ketika COVID ini, dan semua rakan-rakan saya yang di sini, saya ucap terima kasih. Sebenarnya banyak bagi kerjasama kepada saya, sama ada masa saya dalam kerajaan atau dalam masa saya di pembangkang. Saya dapat kerjasama daripada Ketua Menteri sampai ke bawah agak baik, dan mereka adalah rakan-rakan saya di sini, dan saya harap bahawa Dewan ini kita teruskan ikat dia sebagai satu Dewan yang mulia untuk kita pastikan Pulau Pinang terus menjadi sebuah negeri yang baik dan maju. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.